Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat sama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atih. Jadi kita sampai kepada perawi yang ke-8 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis fadilat meriwayatkan 40 hadis kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perawi ke-8 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita bincang tentang secara umumnya kelahiran Sayyidina Abu Hurairah ialah pada ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam 34 tahun. Dari itu perbezaan antara umur Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Hurairah. Jadi semasa Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul ketika umur baginda 40 tahun, maka Sayyidina Abu Hurairah yang berada di Yaman, kan pada ketika itu dia berumur 6 tahun. Dan semasa umur Nabi SAW 47 tahun, maksudnya 7 tahun setelah Nabi berdakwah menyeru kaumnya kepada agama Islam, maka riwayat yang paling sahih menyatakan pada ketika itulah Sayyidina Abu Hurairah memeluk agama Islam pada ketika umurnya 13 tahun. Tapi dia datang daripada Yaman ke Mekah, atau salah seorang daripada ahli Yaman pergi ke Mekah memeluk agama Islam. Kemudian orang tersebut balik ke Yaman dan Sayyidina Abu Hurairah memeluk Islam di atas tangannya. Dan semasa Nabi SAW berumur 60 tahun, semasa Sayyidina Abu Hurairah berumur 26 tahun, pada ketika itulah Sayyidina Abu Hurairah berhijrah daripada Yaman dan menetap di Madinah. Itu dia penghijrah daripada Yaman ke Madinah semasa umurnya 26 tahun, pada ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia sempat bersama-sama dengan Nabi SAW di Madinah ialah selama 3 tahun. Maksudnya daripada umurnya 26 sehinggalah umurnya 29 tahun. Kemudian Nabi SAW pun meninggal dunia. Dan itu secara ringkasnya lah umur, perbandingan antara umur Sayyidina Abu Hurairah dan umur Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bertemu dengan Nabi, mula belajar secara khusus daripada Nabi SAW pada ketika umurnya 26 tahun sehinggalah umurnya 29 tahun. Jadi sekiranya kita ingin mempelajari agama, walaupun umur kita di awal 20-an ataupun 30-an, kan masih belum lagi terlambat untuk kita mempelajari ilmu tersebut. Yang penting ialah kesungguhan dalam kita mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala. Kemudian kita bincang ialah nama Sayyidina Abu Hurairah yang paling sahih mengatakan bahawa nama ini ialah Abdul Rahman. Dari nama Abdul Rahman itu ialah nama setelah dia memeluk agama Islam. Sebelum dia tadi memeluk agama Islam, diriwayatkan bahawa nama ini ialah Abdu Syamsin, hamba kepada matahari. Dan dia digelar dengan nama Abu Hurairah, bapa kepada seekor kucing betina yang kecil. Jadi dinyatakan bahawa satu ketika dia mendapati seekor anak kucing hutan, lalu dia meletakkannya di dalam bajunya, maka dia digelar dengan Abu Hurairah. Jadi itu salah satu sebab lah mengapa dia digelar sebagai Abu Hurairah. Jadi dia memang terkenal dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Adapun gelaran, tadi ialah nama panggilan. Kunyah ialah nama panggilan. Adapun gelaran ni ialah Nabi SAW bersabda, "Likulli ummatin hakim, wa hakimu hadhihi al-ummah Abu Hurairah." Maksudnya bagi setiap umat-umat tadi ada seorang hakimun, ahli hikmah. Maksudnya orang yang mencapai ilmu tertinggi di dalam agama Islam, itu ilmu hikmat, dan hakim, orang yang bijaksana dari kalangan umatku, ialah Sayyidina Abu Hurairah. Dan kita dah bincang sebelum ni, ada salah seorang juga sahabat, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia juga digelar sebagai hakim bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita bincang tadi, Sayyidina Abu Hurairah, dia memeluk Islam di tangan salah seorang pembesar kaumnya yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Jadi inilah orang yang berjasa membawa agama Islam daripada Mekah kepada kabilahnya di Yaman tadi, agar dan dia menyeru mereka memeluk agama Islam. Dan Tufail ibn Amr ni, dia salah seorang pembesar-pembesar kabilah Daus, dan dia ialah orang yang mulia, bukan salah seorang penyair, bukan salah seorang cendekiawan, bukan salah seorang bangsawan daripada kabilah Daus tersebut. Jadi dalam sirah mengatakan Tufail ibn Amr ialah orang yang pertama sekali menjemput, mengajak Rasulullah SAW berhijrah ke negaranya. Semasa Nabi berdakwah di Mekah, terdapat banyak tentangan. Jadi apabila dia datang daripada Yaman, pergi ke Mekah bertemu dengan Nabi, memeluk agama Islam, dia terus berkata, "Wahai Nabi SAW, datanglah kepada tempatku, kan kami mempunyai satu kabilah, dan kami akan memelihara kamu dan menjaga kamu." Tetapi Nabi SAW berkata, pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hijrah Nabi kepada Madinah, kepada Aus dan Khazraj di Madinah. Jadi itu semasa zaman Nabi SAW, dia menyampaikan dakwah di kabilahnya, sehinggalah dia tadi datang kan pada ketika tahun 7 Hijrah tadi, bersama dengan 80 keluarga daripada kabilah Daus, berhijrah dan datang ke Madinah, duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Tadi semasa zaman Sayyidina Abu Bakar, setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, Tufail ibn Amr ni, maksudnya orang yang berjasa membawa Sayyidina Abu Hurairah memeluk agama Islam semasa zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengutuskannya untuk pergi berperang melawan dengan dengan kumpulan yang murtad yang keluar melawan dengan Musailimah Al-Kazzab, maksudnya yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Dari Tufail ibn Amr berkata, semasa daku dalam perjalanan, tiba-tiba daku bermimpi. Daku bermimpi melihat kepalaku dicukur. Kemudian daku melihat mulut keluar daripada burung keluar daripada mulutku, dan daku melihat seorang perempuan bertemu denganku dan memasukkan daku di dalam farajnya. Dan daku melihat anakku mengejar daku bersungguh-sungguh, tetapi dihalang antara daku dan anakku. Dan apabila dia menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat-sahabatnya lain, mereka berkata khairan, maksudnya mimpi yang baik. Kemudian Tufail bin Amr dia berkata, maka aku akan mentakwilkan mimpiku sendiri. Maka dia kata, sesungguhnya rambutku tadi dicukur, maka itulah tanda bahawa kepalaku tadi akan dipotong. Maksud dia mengatakan bahawa dia akan mati syahid dalam peperangan tersebut. Adapun burung yang keluar daripada mulutku, itu ialah rohku yang keluar menghadap Allah. Adapun perempuan yang memasukkan daku ke dalam farasnya, maka itu ialah bumi yang akan daku dikebumikan di dalamnya. Dan adapun anakku tadi, maka sesungguhnya Tufail bin Amr tadi, dia amat berharap agar dia tadi mati syahid. Adapun anaknya, maka dia tidak akan dikurniakan dengan syahid bersama-sama di dalamku, bersama-sama dengan daku dalam peperangan tersebut. Bahkan anaknya meninggal dunia pada peperangan yang lain. Dan itulah orang yang amat berjasa. Maksudnya sememangnya kita amat mengenali Sayyidina Abu Hurairah ni, amat terkenal kerana dia banyak meriwayatkan hadis. Maksud tak jarang dari kalangan kita umat Islam yang tidak mengenal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi inilah orang yang berjasa membawa Sayyidina Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam, yang bernama Tufail ibn Amr. Jadi kesemua ibadat, kesemua periwayatan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah berada di dalam kitab amalan manusia yang mungkin kita tak kenali ini, yang bernama Tufail ibn Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Dan mereka semua ialah sahabat Nabi Muhammad SAW yang agung.
Adapun sifat fizikal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dinyatakan bahawa dia ialah orang yang kulitnya ada kulitnya dipanggil sebagai Adam, kan, maksudnya yang sawo matang, maksudnya yang tidak putih merah cerah, bahkan dia ada coklat sedikit. Maksudnya mempunyai dada yang amat bidang, dan gigi kapak yang berada di hadapan itu dia amat jelas, dan ada jarak di antara dua gigi tersebut. Dan dia tadi mempunyai rambut yang panjang, dan dia membuat dua tocang pada rambutnya. Dan dia adalah seorang yang suka bergurau. Sebagaimana diriwayatkan, dia bermain dengan kanak-kanak kan, di waktu malam, menakut-nakutkan mereka, bukan berkejar-kejaran bersama kanak-kanak tersebut, sehingga mereka tadi gelap bersama-sama dengannya. Adapun daripada sudut ahli keluarganya, maksudnya yang diriwayatkan secara khusus daripada Sayyidina Abu Hurairah ni ialah tentang ibunya. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah berkata dia ialah antara orang yang awal memeluk agama Islam di tangan Tufail ibn Amr, sebagaimana kita dah bincangkan tadi. Kemudian dia tadi menyeru ibunya untuk memeluk agama Islam, tapi dia masih lagi belum memeluk agama Islam. Maka satu hari ibunya tadi bercakap dengan perkataan yang tidak elok kepada Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku datang kepada Rasulullah dan aku menangis. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, aku menyeru ibuku, berdakwah ibuku agar dia bermeluk kepada agama Islam, tetapi dia masih enggan. Kemudian tadi ibuku tadi bercakap perkara-perkara yang tidak baik pada kamu, wahai Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Hurairah memohon daripada Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah memberi hidayat kepada ibuku. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, berilah hidayat kepada ibu Abi Hurairah. Jadi setelah Nabi tadi berdoa, kan, maka Sayyidina Abu Hurairah pun pulang, kan, balik ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Apabila sampai saja ke pintu rumahnya, maka dia lihat pintu rumah tadi terbuka sedikit. Maka dia melihat, maka ibunya pun mendengar yang Abu Hurairah tadi dalam perjalanan balik. Maka ibunya berkata, berhenti. Kamu berdiri di situ, wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku mendengar air tadi disiram. Jadi rupanya ibunya tadi sedang mandi. Dan ibunya tadi memakai pakaiannya, dan memakai jubah luarannya. Kemudian meletakkan tudung di atas kepala dia. Kemudian ibunya membuka pintu. Setelah ibunya membuka pintu, terus ibunya berkata, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terus ibunya mengucap meluk agama Islam di hadapan Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah terus kembali kepada Rasulullah SAW, dan aku datang kepada Nabi dalam keadaan aku menangis kerana amat gembira. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, terimalah berita gembira bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperkenankan doamu dan telah memberi hidayat kepada ibuku. Lalu Nabi memuji Allah, dan Nabi berkata, alhamdulillah, perkara amat baik. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah memohon daripada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mohonlah daripada Allah agar aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman, dan jadikanlah mereka tadi dicintai di sisi kami. Maka Nabi SAW berkata, Allahumma habib ubaidaka haza. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah hamba kamu ni, iaitu Sayyidina Abu Hurairah dan ibunya, dicintai di sisi hamba-hambamu yang beriman, dan jadikanlah mereka yang beriman tadi pun dicintai di sisi mereka. Jadi semenjak daripada itu, Sayyidina Abu Hurairah berkata, tiada satu orang yang beriman, jadi disyaratkan orang beriman, kan, bukan orang semata-mata Islam. Tiada orang yang beriman yang mendengar tentang namaku dan melihat kepadaku, melainkan orang tersebut akan mencintaiku. Jadi itu berkat doa anak kepada ibunya. Jadi inilah anak yang paling bermanfaat, kan, maksudnya anak yang paling bermanfaat, yang menyelamatkan ibu bapanya ialah anak yang mengajak ibunya memeluk agama Islam, mengajak mereka tadi beribadat kepada Allah, mengajak ibu bapanya masuk di dalam sirat mustaqim, mengajak ibu bapanya berzikir, beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu beberapa maklumat tentang keadaan ataupun maklumat tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sekarang kita masuk kepada ibadatnya secara khusus.
Maksudnya beberapa perkara yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah tentang ibadat. Dan kita dah maklum tadi ibadat, apabila kita bincangkan, dia terbagi kepada dua. Satu, hubungan khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan sebagai hablum minallah, dan kedua ialah hubungan dengan manusia. Jadi apabila kita nak bincangkan hubungan khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maka kita akan mulakan dengan ibadat pertama sekali, iaitu bersuci, kan, membersihkan diri. Jadi antara yang dinyatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, dia berkata, daku sentiasa bersiwak, kan, sebelum daku tadi tidur dan setelah daku bangkit daripada tidur, dan sebelum daku makan dan setelah daku makan, kerana aku mendengar daripada Nabi SAW. Jadi sebelum kita nak bincangkan keagungan sahabat, kan, daripada sudut mereka berhijrah, kan, mereka berperang, kan, mereka meriwayatkan hadis, jadi kita ketahuilah bahawa mereka juga manusia yang paling sempurna mengamalkan sunnah-sunnah yang kecil-kecil yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, daku sentiasa, kan, membersihkan gigiku sebelum makan, selepas makan, bangun tidur dan seumpamanya. Dan Sayyidina Abu Hurairah juga ya'khuzu bilahiyatihi summa ya'khuzu ma yujawizu qabdah. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah, dia sentiasa memotong janggutnya. Maksudnya dia akan, janggutnya panjang tadi, dia akan genggam, yang lebih daripada genggaman tadi tu dia akan potong. Dan satu ketika Sayyidina Abu Hurairah dia berjalan, kan, dia bertemu manusia yang berada di jalan, padahal manusia tadi sedang berwuduk, kan. Fayaqul lahum, maka Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada mereka, asbighul wudu'a barakallahu fikum. Hendaklah kamu semua tadi menyempurnakan wuduk, kan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kamu. Kerana dia berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, wailun li'aqabi minan nar, celakalah bagi tapak kaki daripada api neraka. Maksudnya sekira ada tempat-tempat di bawah tapak kaki tadi yang tidak terkena air semasa berwuduk. Jadi itu beberapa nas daripada Sayyidina Abu Hurairah yang berkaitan dengan at-taharah, iaitu bersuci. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang kedua, ialah belajar. Maknanya setelah kita tadi bersuci, membersihkan diri, kan, salah satu perkara yang paling penting untuk kita lakukan ialah belajarlah ilmu agama. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, la an ajlisa sa'atan fa atafaqqah ahabbu ilayya min an uhya lailatan ila sabah. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku duduk sejam mempelajari ilmu agama. Maksudnya kita maklum di zaman mereka, ilmu agama tu ialah Al-Quran yang 30 juzuk yang diambil daripada Rasulullah dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang mensyarahkan Al-Quran tersebut. Jadi dia berkata, sekiranya aku duduk sejam mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW lebih dicintai di sisiku daripada aku tadi bangun daripada solat isyak, beribadat sehinggalah kepada solat subuh tadi. Jadi itu kepentingan mempelajari ilmu agama. Dan perkara ni sama, kan, daripada semua sahabat-sahabat baginda, kan, mereka tadi bukan saja ahli perang, kan, mereka bukan saja ahli perniagaan, ahli ekonomi, tetapi mereka juga lah manusia yang kuat mempelajari Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan daripada Sa'id ibn Musaib, bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah tadi, dia banyak meriwayatkan hadis. Jadi mereka bertanya, bagaimanakah Sayyidina Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis melebihi Muhajirin dan Ansar? Maknanya kita maklum Muhajirin yang duduk bersama-sama dengan Nabi di Mekah selama 13 tahun, dan Ansar yang duduk bersama-sama dengan Nabi di Madinah selama 10 tahun. Tapi kita maklum Sayyidina Abu Hurairah, dia bukan dari kalangan Muhajirin Mekah dan dia bukan dari kalangan Ansar Madinah. Bahkan dia berasal daripada Yaman yang datang duduk bersama-sama dengan Nabi selama 3 tahun. Jadi macam mana pula Sayyidina Abu Hurairah dia boleh meriwayatkan hadis sebagaimana kita akan bincang, dia meriwayatkan hampir 5,000 hadis daripada Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Hurairah di sini menjawab. Dia kata, aku akan memberitahu kepada kamu mengapakah aku meriwayatkan hadis melebihi saudara-saudaraku yang lain. Jadi dia kata, adapun saudara-saudaraku daripada Ansar, kana yushghiluhum amalu aradihim. Maksudnya Ansar ni tadi mereka sibuk menjaga tanah-tanah mereka, kan, menguruskan pertanian dan seumpamanya. Adapun saudara-saudaraku daripada Muhajirin, mereka tadi banyak menumpukan perhatian kepada perniagaan di pasar dan seumpamanya. Jadi dia kata, akulah yang sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah selama 3 tahun tadi, semata-mata untuk mempelajari ilmu daripada Nabi SAW. Dan aku hanya makan
untuk sekadar keperluanku saja. Jadi aku tak ada perlu untuk bekerja, mencari nafkah, untuk aku menghabiskan masa makan, berkeluarga, tu semua benda tu dia kata aku tinggalkan dulu. Sebab dia kata masa aku amat singkat bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi dia kata semasa mereka tadi tak ada, Muhajirin dan Ansar tiada bersama-sama dengan Nabi, aku ada bersama-sama dengan Nabi. Dan jadi sebab tu aku banyak mendengar perkara-perkara yang tidak didengari oleh mereka yang tidak hadir bersama-sama dengan Nabi. Dan Sayyidina Abu Hurairah berkata pada satu hari, kan Nabi SAW bersabda, siapa dari kalangan kamu yang membentangkan bajunya dan nak mengambil hadis daripadaku, kemudian dia mengambil kain tersebut dan diletakkan kepada dadanya, nescaya dia tidak akan melupakan apa sahaja yang dia dengar daripadaku. Dan apabila Nabi berkata sedemikian, maka aku pun mengambil kain yang berada di atas badanku dan aku letakkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi tadi selesai mengucapkan beberapa hadis. Kemudian aku mengambil kain tersebut dan aku letakkan di dadaku. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, maka tidaklah aku melupai apa saja hadis Nabi Muhammad SAW yang dah aku dengar setelah daripada aku meletakkan kain tersebut ke atas dadaku. Dan dia kata sekiranya tidak ada dua ayat di dalam Al-Quran, nescaya aku akan menyembunyikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalau tidak ada arahan di dalam Al-Quran, nescaya aku akan menyimpan hadis ni untuk diriku saja. Aku takkan sampaikan pun kepada kamu semua. Jadi apakah ayat tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya manusia yang menyembunyikan apa yang telah Allah Taala turunkan daripada dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk sehinggalah hadis ayat tersebut. Maksudnya ada larangan di dalam Al-Quran melarang kita menyembunyikan ilmu. Jadi sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah dia meriwayatkan hadis kerana dilarang menyembunyikan ilmu daripada Nabi SAW. Dan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab dia berkata, kana Abu Hurairah jari'an 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'an asya' lam nas'aluhu 'anha. Jadi salah seorang sahabat dia berkata, maksudnya sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka amat menjaga tata tertib adab dengan Nabi SAW. Jadi kebanyakan daripada mereka tidak bertanya soalan kepada Nabi SAW. Cuma Sayyidina Ka'ab ni, Ubay bin Ka'ab dia kata, tetapi Sayyidina Abu Hurairah dia berani, kan? Dia salah seorang manusia yang berani dan dia lah salah seorang manusia yang bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara yang kami tidak bertanya tentang perkara tersebut kepada Nabi SAW. Maksudnya ada dari kalangan sahabat yang diberikan keizinan khusus, kan, untuk bertanya kepada Nabi SAW, dan mereka ialah orang-orang yang amat rapat, kan, yang sentiasa duduk bersama-sama dengan baginda. Mereka diberikan keizinan khusus untuk bertanya kepada Nabi SAW untuk mengelakkan ilmu tadi hilang. Sebagaimana diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, tidak pernah daku menyesal atas satu perkara sebagaimana daku menyesal kerana tidak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ar-riyah. Ar-riyah ni mana angin. Angin yang bertiup datang daripada timur, barat dan utara selatan. Jadi Sayyidina Umar sendiri berkata, aku amat menyesal kerana semasa Nabi hidup dulu, aku tak tanya angin ni apa dia. Apakah angin ni dicipta tujuannya apa dan seumpamanya. Jadi berkatalah Sayyidina Abu Hurairah, dia kata, qad sa'altuhu anha. Jadi aku dah pernah tanya, dia kata, semasa aku hidup tu, aku dah tanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rihu mimma hi. Maksudnya angin yang bertiup ni dia daripada apakah dia ciptakan. Itu soalan daripada Sayyidina Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW berjawab, min ruhillahi yab'athuha Allahu birrahmah. Angin datang daripada ruh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala utuskan angin tersebut dengan kerahmatan. Wa yab'athuha bil azab, dan Allah Taala utuskan juga angin tersebut dengan azab. Jadi itu contoh bagaimana Sayyidina Abu Hurairah tadi berani, maksudnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tadi sahabat bertanya tentang semua perkara. Maksud kalau macam kita mungkin bertanya tentang hukum, kan? Kita bertanya tentang amalan, kita bertanya tentang macam mana cara nak membaca Al-Quran. Tapi sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya tentang semua perkara, dan antara perkara yang mereka tanya ialah angin yang bertiup tu, apa saja benda yang berlaku di sekeliling mereka, angin, malam, siang, air, tumbuh-tumbuhan, kesemuanya mereka bertanya daripada Rasulullah SAW. Sehingga kan salah seorang sahabat yang lain dia berkata, Nabi SAW meninggal dunia
dan Nabi telah mengajarkan kepada kami ke semua perkara di dunia ni. Sehingga kan sekiranya kami melihat burung terbang, maka kami mengetahui apakah makna yang nak disampaikan daripada burung tersebut. Dan itu pengajaran Nabi SAW kepada sahabatnya. Maksudnya dia bukan mengajar kepada kita tentang ibadat saja, bahkan Nabi mengajar tentang kita tadi berhubung dengan alam semesta. Dan salah satu lagi ibadat setelah kita bincangkan tentang bagaimana dia tadi mempelajari daripada Rasulullah SAW. Jadi kita akan masuk kepada ibadat khusus Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia meriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, demi Allah, inni la astaghfiru wa atubu fil yawmi akthar min 70 marrah. Maksud Nabi SAW dia bersabda, demi Allah, ni Nabi bersumpah, sesungguhnya daku, maksud 3 kali Nabi tadi menguatkan ayatnya, aku beristighfar dan bertaubat pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW manusia maksum yang tidak berbuat dosa, dia sendiri beristighfar 70 kali setiap hari. Jadi sekarang Nabi 70 kali. Sekarang kita tengok Sayyidina Abu Hurairah dia kata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yawmin 12,000 marrah. Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, aku meriwayatkan hadis daripada Nabi yang Nabi itu istighfar ni 70 kali tiap hari, tetapi aku sendiri beristighfar dan bertaubat setiap hari sebanyak 12,000 kali. Boleh. Jadi itu sahabat. Maknanya sahabat, anak murid kepada Nabi SAW, mereka sini beristighfar berapa ratus, berpuluh kali ganda lebih daripada Nabi SAW. Jadi kita hari ni yang bukan sahabat, yang bukan tabi'in, yang bukan tabi'in, maka kita banyakkanlah berzikir. Yang dimaksudkan istighfar itu secara khusus dia membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan ada beberapa orang manusia yang kita jumpa pada hari ni beristighfar setiap hari 70,000 kali. Kerana kita maklum, kerana kita tahu kita lagi jauh daripada sahabat-sahabat tersebut. Jadi dosa kita lebih banyak. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku beristighfar sebanyak-banyak tadi itu kerana terlampau banyak dosa yang aku lakukan. Jadi janganlah kita kata istighfar 100 pun kita kata dah banyak, ataupun istighfar 1,000 pun kita kata dah banyak, ataupun istighfar 5,000 pun kita kata dah banyak. Ini sahabat yang agung, yang beristighfar setiap hari sebanyak 12,000 kali. Dan ibadat seterusnya ialah zikrullah, maksudnya tentang zikir yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, dunia mal'unatun. Maksud dunia ni dilaknat. Apakah maksud dunia dilaknat? Maksudnya dunia dijauhkan daripada rahmat Allah. Maknanya sekiranya kita hanya hidup dengan dunia, makanan, tempat tinggal, rumah, kenderaan, keseronokan dunia, maka kita tak akan dapatlah rahmat tadi. Maksudnya kita akan dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya dunia tadi dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa saja yang berada di dalam dunia. Jadi soalannya, apakah yang tidak dilaknat? Maka yang tidak dilaknat ialah zikrullah, melainkan berzikir, mengingati Allah, wa aliman wa muta'alliman, dan orang dan guru dan murid. Ini satu-satunya aktiviti yang tidak dilaknat. Maksudnya ada murid dan ada guru. Itu persoalan, setelah ada murid dan ada guru, apakah hubungan dari itu? Apakah perkara yang dipelajari oleh murid daripada guru tadi? Maka Nabi juga bagi tahu, apabila ada guru dan ada murid, perkara yang dipelajari tadi ialah zikrullah, macam mana cara nak mengingati Allah. Jadi ini sajalah 3 perkara yang tidak dilaknat: murid, guru dan aktiviti mempelajari berzikir. Itu nas daripada Nabi SAW. Jadi disebabkan Nabi memberitahu bahawa, jadi Nabi SAW dia ialah guru yang mengajarkan zikir kepada sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya dipanggil sebagai muta'alim. Jadi oleh sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, bukan maksudnya cucunya meriwayatkan bahawa sesungguhnya datuknya, iaitu Sayyidina Abu Hurairah, dia mempunyai satu tali yang mempunyai 2,000 ikatan.
Masa sekarang ni kalau kita pegang tasbih kita ni baru ada 100 biji je. Tapi disebab zaman itu mungkin mereka belum lagi mencipta tasbih yang biji macam ni. Jadi mereka ambil tali, dia buat ikat. Diikat. Jadi tali tu ada 2,000. Kan? 2,000 ikatan pada tali tersebut. Jadi cucunya kata, datuk aku, iaitu Sayyidina Abu Hurairah, la yanamu hatta yusabbih bi. Dia takkan tidur kan, sehinggalah dia tadi selesai bertasbih, berzikir dengan tali yang mempunyai 2,000 ikatan tadi. Dan itu contoh kan bagaimana sahabat-sahabat tadi berzikir radhiyallahu anhum ajma'in. Dan insya-Allah sekiranya Allah izin nanti kita sambunglah pada masa akan datang yang berkaitan dengan ibadat seterusnya, iaitu solat, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu beberapa faedah yang dapat kita fahami bagaimanakah sahabat memahami agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah mereka tadi mempraktikkan agama tersebut. Jadi moga-moga kita dapat mengetahui bahawa apa yang kita buat hari ini amat sedikit. Apa yang kita amalkan hari ini kan nak dibandingkan dengan sahabat tadi amat jauh. Jadi jangan sekali-kali kita berasa bangga kan dengan amalan yang kita buat, haji yang kita buat, umrah yang kita buat, khatam Quran. Kerana nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat ni jauh sekali kan. Jauh dengan apa yang mereka tadi amalkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfaz shaykhana mursyidana wa qurrata a'yun wa sanadina sayyid sabah bin Hasan al-Husaini. Allahumma zuh sihatan wa afiyatan wa salamatan wa afatan daimah. Allahumma zuhna jami'an anwarahu wa madadahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wassallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.